dapat sama-sama kita ditakdirkan bertemu pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini sebahagian daripada himpunan amal kita bersama, menjadikan ia asbab untuk kita mendapat pengampunan dan perlindungan di padang mahsyar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yadhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang mendapat naungan di padang mahsyar adalah mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di Syria, di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, di Afghanistan, di seluruh dunia. Dan doa kebaikan juga dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala buat umat Islam yang sedang dilanda pelbagai ujian kehidupan berupa ekonomi, pekerjaan, kesihatan, harta benda, kemusnahan harta benda dan semuanya. Dan bagi orang yang beriman, apabila seseorang itu ditimpa dengan musibah, maka digugurkan dosa. Maka apabila gugur dosa, maka diangkat darjatnya ke arah yang lebih baik. Jadi apa juga ujian yang kita tempuh, dari sudut sedih, sakit, semuanya itu menghapuskan dosa. Lalu bila dosa terhapus, kita terangkat martabat. Dan subhanallah, itulah nilai syurga yang bakal kita duduki. Lagi tinggi ujian, berarti tinggilah martabat syurga yang kita kecapi, yang kita kejari. Yang benda yang berharga mesti diuji. Begitulah syurga. Maka kita kena bayar syurga itu dengan mujahadah ataupun struggle, ataupun susahnya untuk kita menahan kesusahan, ataupun sukarnya kita meningkatkan ibadat. Begitu. Mujahadah ni sama ada kita hadapi ujian dan kita sakit, ataupun kita tingkatkan ibadat. Itu dipanggil mujahadah. Mujahadah ni paksa diri untuk ibadah. Kalau kita masih lagi beribadah pada zon selesa, pada comfort zone, kita rasa kita nak solat qabliyah ba'diyah, kita solat qabliyah ba'diyah. Kita rasa malas, kita pun tak nak buat. Maka itu tidak ada paksaan. Tetapi kalau kita memaksa diri kita keluar daripada zon selesa, maka itu adalah nilai mujahadah. Begitu. Maksudnya orang lain itu bermujahadah menahan sengsara. Kita bermujahadah meningkatkan ibadat. Barulah tinggi martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam mana para sahabat diuji daripada pelbagai sudut kerana Allah Taala membeli diri mereka dengan syurga. Habis itu kita tidak menghadapi sebarang ujian. Kita tenang, dia duduk di rumah pun tak banjir. Kan, COVID-19 pun tak kena, kehilangan harta benda pun tak ada. Jadi ujian kita adalah melawan hawa nafsu untuk meningkatkan ibadat. Kalau itu pun kita tak nak buat, berarti kita tertinggal jauh dengan orang yang sedang diuji oleh Allah Ta'ala sekarang. Pada saat dan ketika ini, ada orang tidur berbumbungkan langit, berlantaikan bumi, berlantaikan tanah. Ada, ya. Kalau kita tengok sahabat-sahabat kita di Palestin, di Myanmar, kita tengok yang berada di Syria, mereka hidup serba kedhaifan. Tidak ada bumbung, tidak ada tempat untuk berteduh. Kalau peluk cium anak tu, kalau peluk cium malam tu, malam tu lah peluk cium yang terakhir. Esok tidak ada jaminan untuk mereka bertemu kembali. Sebab mungkin bom meletup di atas bumbung, ataupun mungkin orang datang serang rumah. Subhanallah, Allah Ta'ala uji setiap orang itu bergantung pada kadarnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak uji seseorang itu melainkan pada kadar kemampuan dirinya sahaja. Maka mintalah pada Allah Ta'ala agar diberikan kekuatan untuk menempuh segala ujian. Mewakili AJK Surau, saya mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan, teruskan menyumbang kepada menyokong Facebook Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan, dan sebarang sumbangan boleh diinfakkan kepada tabung surau iaitu 0501 2010053038 Bank Islam. Sumbangan tuan-tuan dan puan walaupun RM1, walaupun RM5, tetapi itulah nilai mujahadahnya.
Orang yang masuk RM5 tak semestinya mujahadahnya kecil berbanding orang yang masuk RM10 ataupun masuk RM50, kerana nisbah harta yang dia ada itulah mengukur sejauh mana keikhlasan ataupun kekuatan dia nak bersedekah. Ada orang bagi RM5 sedangkan dalam wallet dia ada RM10 saja. Ada orang bagi RM50 sedangkan dalam walletnya ada RM1000. Jadi mujahadah RM5 itu lebih besar, bergantung pada individu. Selamat datang pada Puan Hajah Siti Atikah, kepada Mar WKN, kepada Siti Maisarah daripada Dungun, Masya Allah. Encik Siti Atikah daripada Melaka, Masya Allah. Dan didoakan kebaikan berpanjangan buat semua yang hadir. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan di dunia dan di hari akhirat. InsyaAllah pada pagi ini kita menyambung peringkat takwa kepada 3 bahagian. Kepada 3 bahagian peringkat takwa. Yang pertama, membersihkan diri daripada perkara musyrik. Takwa itu yang pertama, membersihkan diri daripada perkara-perkara kesyirikan. Kalau kita melakukan perkara syirik, maka takwa kita rosak. Kita sambung muka surat 157. Seterusnya, sebahagian ulama' membahagikan peringkat takwa itu kepada 3. Yang pertama, membersihkan diri daripada perbuatan musyrik. Perbuatan musyrik ni adalah perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan gugurnya iman, batalnya syahadah. Batalnya syahadah kerana 3. Yang pertama, kerana percakapan. Yang kedua, kerana perbuatan. Yang ketiga, kerana kepercayaan. 3 perkara ini boleh membatalkan akidah. Yang pertama, kerana bercakap. Bercakapnya kita ni tuan-tuan perempuan boleh membawa kesan yang besar kepada akidah, kepada iman. Sama juga percakapan ini boleh menambahkan iman. Begitulah percakapan boleh merosakkan iman. Sebab itu sebelum kita bercakap, ulama' suruh letakkan 4 benda sebelum nak bercakap. Pertama, betul ke? Kedua, perlu ke? Ketiga, apa kesan pada orang mendengar? Keempat, apa kesan pada kita yang bercakap? Sebelum nak bercakap, fikir 4 benda. Betul ke? Betul ke maklumat aku nak bercakap ni? Yang kedua, perlu ke aku nak bercakap? Yang ketiga, apa kesan pada orang? Yang keempat, apa kesan pada diri aku? 4 benda kita sebelum kita nak bercakap. Subhanallah. Dalam keadaan kita nak bercakap ni tuan-tuan perempuan, dia boleh merosakkan iman. Contohnya kita bawa Grab driver, kita bawa pelancong kat belakang. Contohlah kita bawa pelancong. Lepas tu kita lalu ke pusat peranginan ataupun kita lalu ke sebuah tokong. Mak Saleh tu kata, "Hey mate, what is that mate?" Dia kata, cakap orang putih pula dah. Dia kata, "Bro, apa benda tu bro?" Dia kata tanyalah. Kita pun kata, that's the god for other religion. Itu Tuhan agama lain. Tuhan, dia kata Tuhan banyak. There's so many gods, you know, katanya. We have so many gods. Dia kata Tuhan banyak, katanya. Jadi orang tu kata, boleh tak awak tolong, can you explain further? British pula, boleh tak tolong explain lagi? Kita pun kata, okay, sure. Dia pun bagi 500, kita pun parking kereta kita explore pula, kita pula introduce pula. Kita sepatutnya menafikan Tuhan, kita menafikan makhluk-makhluk sebagai Tuhan. Ini dah kita pula tukang introduce Tuhan. These are the goldest, you know. Dia kata ini semua Tuhan agama. Sudah. Boleh membatalkan akidah kalau kita mengiktiraf Tuhan ataupun patung-patung ni sebagai Tuhan. Dalam satu peristiwa Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, berdarah dalam peristiwa perang Uhud. Nabi dan umat Islam kalah. Perang Uhud kan kalah. Nabi jatuh dan Nabi sakit. Di saat itu Nabi SAW mendengar orang-orang kufar, antaranya Abu Sufyan, menyebut U'lu Hubal, maha tinggi patung Hubal, menceritakan tentang kehebatan mereka menang dalam perang Uhud. Mereka memuliakan patung Hubal yang mereka anggap seperti Tuhan. Maka Nabi SAW pun menafikan. Ya Umar, jawab, wahai Umar, respon. Allahu maulana wala maula lakum. Allah Tuhan kami, bukan Tuhan kamu. Nampak? Jadi secara asasnya Nabi SAW bila dengar sahaja istilah orang lain memuja dan memuji patung berhala seperti Tuhan, maka Nabi respon, menafikan tidak ada Tuhan melainkan Allah, la ma'bud illallah. Kalau kita tengok patung tuan-tuan dan puan,
kena biasakan disiplin sebut la ilaha illallah, la ma'bud illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak ada yang disembah melainkan Allah. Itu syarat tengok patung. Maksudnya kita tengok patung berhala, la ilaha illallah, la ma'bud illallah. Bukan kita pergi duduk sekali, lepas tu bersihkan sekali pula. Ya Allah Akbar. Ini perkara yang patut kita hindari. Diorang katanya, Ustaz, boleh tak kita membersihkan rumah ibadah agama lain? Dia ada dua keadaan. Dia ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, boleh kalau itu adalah arahan daripada pihak berkuasa. Pihak berkuasa yang mana ada orang bukan Islam yang duduk di bawah negara orang Islam, maka hak orang Islam ini, hak orang bukan Islam ini dijaga oleh kerajaan Islam. Dan sekiranya arahan, contohnya dia polis ke, unit beruniform ke, dia rela ke, dia kena jaga keselamatan lalu lintas sebab ada perayaan-perayaan agama lain, maka itu harus, sebab atas arahan daripada pihak kerajaan untuk menjaga rumah ibadah, sebab itu memang tuntutannya. Nampak? Berbeza. Yang kedua, yang tak boleh, kita volunteer pergi bersihkan. Kena hati-hati. Kita volunteer pula pergi bersihkan. It's okay, I can help you to bersihkan you punya rumah ibadah. Itu tak boleh. Kalau dia arahan, maka itu hak dia untuk dijaga oleh pihak kerajaan. Sebab orang-orang Islam yang duduk di dalam negara Islam, dia mendapat perlindungan yang sama kalau dia redha dengan pemerintahan itu. Jadi memang kena jagalah. Memang kena jaga. Tapi kita volunteer pula. Volunteer basuh, mop, pergi tengok majlis perkahwinan apa semua, kita pergi engage dengan program yang ataupun aktiviti syirik. Ni yang bahaya. Sebab itu kata pengarang kitab, kata Imam Ghazali, salah satu perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu batal akidah kerana dia melakukan perkara syirik daripada percakapan. Jadi jangan kita bercakap benda yang syirik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang hadir dan memberi salam pada pagi ini. Yang kedua, perbuatan ataupun batalnya akidah kita kerana perbuatan. Kita pergi ke majlis-majlis keagamaan, kita pun pegang colok tu. Colok agama apa? Agama Buddha tak? Kita pegang. Lepas tu tengok orang goyang kepala, kita pun goyang kepala sekali. Ini perbuatan yang salah. Ataupun kita turut sama-sama serta dalam majlis itu. Tak boleh. Dia majlis perkahwinan, dia ikat kain tu di keliling api. Kita rasa benda tu terlalu istimewa, kita pun nak sama sekali. Tak boleh. Perbuatan itu boleh membatalkan akidah. Itu dia orang kata, Ustaz, kalau di overseas, Ustaz, orang jadikan gereja itu surau dan masjid, Ustaz. Macam mana, Ustaz? Bukankah kita tak boleh pergi rumah ibadah orang lain? Tapi dekat overseas, kita solat sembahyang Jumaat dalam gereja, Ustaz. Katanya. Boleh ke, Ustaz? Saya cakap itu isu lain. Isu kita nak ibadah di dalam majlis itu, sedangkan di tempat lain tak ada tempat. Tempat lain tak ada tempat pun nak ibadah, dan dalam hall itu tidak ada patung. Kalau kita pergi gereja-gereja yang selalunya orang Islam akan pilih gereja yang tidak ada patung lah. Itu dia punya adab dan asasnya. Tidak ada patung yang dipamerkan. Tidak ada patung cross tu, tak ada. Kan patung cross yang ada patung tu tidak. Itu sebenarnya kita akan pilih masjid yang tak ada. Dulu masa duduk di New Zealand, tuan-tuan, saya duduk di overseas pun 4 tahun duduk di sana. Sebelum tu memang mereka jadikan gereja sebagai tempat ibadat. Tapi lepas komuniti Islam dah besar, mereka apply dewan, dapat dewan sekolah. Dan subhanallah, memang ada orang komuniti-komuniti Muslim yang duduk di overseas, duduk solat di gereja. Dan selalunya gereja itu gereja yang tidak ada patung. Kalau ada gereja ada patung, kita tak akan semayang dalam tu, kita tak solat dalam tu. Tu adab dia. Dan pada ketika itu memang kita nak solat, bukan nak join upacara keagamaan dia. Nampak beza. Yang ni kita pergi turut serta dalam majlis upacara keagamaan agama lain, maka boleh membatalkan akidah. Ini pesan pada anak-anak kita. Kadang-kadang suka tengok cerita Hindustan. Lepas tu ada patung-patung yang mereka sembah tu. Bila terpandang saja kita sebut la ilaha illallah, la ma'bud illallah. Jangan kita turut sama menangis pula tengok cerita Kabi Kushi Kabi Gam tu. Kabi Kushi Kabi Gam, kan? Dia pun menangis sama. Saya pagi-pagi ni nak Hindustan lah pula. Kita tengok cerita tu, kita rasa pun nak menangis. Dia tak apalah, sebab mungkin jalan cerita tu rasa jalan cerita yang menyedihkan. Tapi bila bab ada patung berhala apa semua tu, kita terus cepatkan ataupun nafikan la ilaha illallah, la ma'bud illallah. Boleh jangan tengok Hindustan, lepas tu kita tengok layan sekali cerita ibadah patung yang dia duduk bersembah tu. Jangan.
boleh dikhawatiri boleh menormalisasikan memuliakan patung berhala. Hukumnya tak boleh. Tak boleh. Dia ada batasan. Simple je. Kita kena letakkan one straight line. Batasan agama Islam. Bab akidah kita, kita tak boleh nak memuliakan patung berhala. Tak boleh. Tapi kalau kita daripada arahan unit beruniform, itu lain. Sebab kita dapat arahan daripada pihak yang berkuasa. Baik. Yang ketiga, batalnya akidah kerana i'tiqad, kepercayaan. Percakapan boleh membatalkan akidah, perbuatan boleh membatalkan akidah, i'tiqad, kepercayaan boleh membatalkan akidah. Kita percaya Tuhan itu banyak, batal akidah. Kita percaya Tuhan agama lain pun adalah Tuhan yang sama dengan Islam yang sedang kita sembah, batal akidah. Boleh rosak kita percaya memiliki percayaan yang macam tu. Dia tidak menyembah Allah Ta'ala kerana dia telah pun syirik, jauh dia menyembah patung berhala. Ataupun kita menganggap agama lain pun betul juga, gitu. Agama lain pun agama juga, baik juga, yang mengajak kepada Tuhan yang sama katanya. Ini i'tikad, kepercayaan yang mesti ditolak tepi. Tak boleh. Dia tak boleh gitu. Islam sahaja agama yang Allah Ta'ala redha. Asal-asalnya agama Islam itu lalu mereka selewengkan. Kita tak panggil agama yang seleweng daripada Islam sebagai agama yang benar. Tak boleh. Contohnya dalam kampung kita ada seorang manusia tu, orang mana tu, dia kata dia Nabi. Dia Nabi, dia kata. Dia Nabi, dia mengajak kepada Tuhan yang sama tapi dia Nabi. Dia mengaku dia Nabi pun kita tak benarkan. Apatah lagi kalau dia mengaku dia ada ajaran agama lain yang membawa kepada Tuhan yang sama. Tak boleh. Tiba-tiba kita pula menyebut agama lain juga mengajak kepada Tuhan yang sama, Ustaz. Tak boleh gitu. Kalau seorang itu dia mengaku dia Nabi pun kita kena nafikan. Apatah lagi seseorang itu mengatakan dia ada ajaran agama yang membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga, pun kena nafikan. Ini kita pula seronok-seronok bersangka baik dengan agama itu. Tak boleh. Kita tak boleh biarkan ia bersarang di dalam hati. Yang kedua, membersihkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang dipanggil bid'ah, syirik ataupun takwa. Yang nombor dua, bukan sekadar menjauhi perkara yang musyrik, tetapi menjauhi perkara-perkara yang tidak ada asas dalam agama. Apa maksud tidak ada asas dalam agama? Dia beribadah dengan sesuatu perkara yang tidak ada dalil dan tidak ada sandaran. Dan sekiranya sesuatu ibadah itu ada sandaran dan dalilnya, maka tidak menjadi halangan walaupun dalil itu umum. Contohnya, Nabi SAW menyebut dalam sepotong hadis, man salla alayya salatan wahidan sallallahu bihi asharan. Barang siapa yang berselawat kepada aku sekali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melimpah rahmatkan kepadanya 10 kali. Selawat kepadanya 10 kali. Jadi dalil umum Nabi sebut siapa selawat. Tetapi dari sudut pengamalan, kita beramal secara khusus. Kita amal, kita kata setiap kali lepas solat saya nak berselawat, Ustaz. Boleh tak? Boleh. Kerana ada dalil umum. Bila ada dalil umum, kita nak beramal secara khusus tidak menjadi satu halangan pun. Tak jadi halangan. Nabi SAW istighfar sehari 100 kali. Jadi kita pun letak dalam hati kita, Ustaz, saya nak istighfar lepas solat ni, Ustaz, 20 kali lepas solat, supaya kali 5 100 kali. Boleh tak, Ustaz? Boleh. Sebab ada sandaran Nabi SAW beristighfar 100 kali sehari semalam. Boleh. Ada orang tanya, Ustaz, habis tu Ustaz, kalau kita lepas solat kita salam-salam tu boleh tak, Ustaz? Apa sandarannya? Ada. Nabi SAW menyatakan barang siapa bertemu lalu berjabat tangan, maka gugur dosanya selagi mana tangan itu tidak dilepaskan. Jadi kita memperbanyakkan peluang untuk salam. Jadi lepas sembahyang pun kita salam, maka gugurlah dosa. Ada orang kata, Ustaz, Nabi SAW lepas sembahyang dia simple je, dia tak ada zikir-zikir panjang-panjang, dia tak ada salam-salam pula. Persoalannya, apabila telah habis sembahyang, maka habis dahlah upacara itu ataupun aktiviti ibadah itu. Selepas daripada solat, maka dia terbuka kepada aktiviti kemasyarakatan. Apa sahaja aktiviti kemasyarakatan dia harus.
lepas bagi salam. Jadi tidak ada isu lepas solat kita tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya apa juga sandaran yang dibuat selepas itu. Sama ada Nabi bermuamalat, Nabi jamu orang makan, boleh lepas solat assalamualaikum kita pun assalamualaikum warahmatullahi, kita pun pergi jamu orang makan. Boleh, sebab Nabi SAW sebut khairukum man at'ama ta'am, sebaik-baik kamu mereka yang menjamu orang makan. Jadi kita pun menjamu orang makan lepas solat. Jangan pula nanti dia kata, Ustaz, Nabi SAW tak pernah buat pun menjamu orang makan selepas solat. Kenapa dikaitkan dengan lepas solat itu? Kenapa tidak dikaitkan dia sebagai ibadah yang stand alone, yang sendiri? Tapi sekarang ni orang dah tak salam dah lepas sembahyang. Sebab semua orang takut COVID-19 kan. Orang letak macam ni. Salamnya letak di dada, dah macam Nazi pula dah rasanya. Allahu Akbar. Tapi nak buat macam mana ya? Tapi sekarang ni nampak gayanya ramai pula orang dah bersalam. Sebab dah ambil dos yang ketiga, dia dah penggalak tu, dia galak nak salam. Tak apalah, mana rasa kita nak salam, kemudian kita basuhlah tangan, sanitize tangan. Kita tak boleh salam pun, tak adalah salam itu menyebabkan kita ni kan, jangan letakkan muka je lah, jangan letakkan muka. Begitu ya. Jadi salam lah ya. Ada orang nak jumpa, Ustaz boleh tak salam? Saya kata boleh. Ustaz boleh tak salam nak cium tangan Ustaz? Saya tak boleh lah, nanti kan bahaya, tangan saya ni pegang motor, pegang kereta apa semua. Alah Ustaz, saya nak salam Ustaz. Salam tak apa, jangan cium-cium. Sebab tangan saya ni saya tak sanitize lagi, saya naik motor. Alah boleh Ustaz, saya nak cium tangan Ustaz. Saya minta maaf Ustaz bagi. Kalau awak cium tangan saya cium tangan awak balik. Kan? Sebab kita pun yalah, kita pun segan orang nak cium tangan kita. Dia nak memuliakan ilmu, tapi saya segan. Salam. Tapi ada setengah orang bila salam orang cium dia tarik, sentap. Sentap tu tak berapa beradab lah. Janganlah sampai sentap. Dia kata, Ustaz tak boleh Ustaz, kita tak boleh tunduk kat orang, jadi salam tunduk tu tak boleh sebab tunduk rukuk. Dia bukan tunduk rukuk, dia tunduk untuk cium tangan. Itu boleh, tak ada masalah. Dia sampai ke peringkat tak nak tunduk tu. Jadi lalu depan orang tua tak nak tunduk, tegak je. Itu dah tak ada adab pula ya? Baik. Jadi perkara bid'ah itu perkara yang tidak ada sandaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada beberapa perkara yang kita panggil dia sebagai bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah iaitu benda yang perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak buat secara langsung, tetapi sahabat-sahabat buat, ataupun perkara itu datang kemudian memberi manfaat kepada kita. Contohnya pembukuan Al-Quranul Karim. Quran pada asasnya tidak dibukukan. Namun setelah Sayyidina Abu Bakar melihat terlalu ramai sahabat yang meninggal dalam peperangan saudara, dan ada sahabat-sahabat yang mula murtad. Jadi Quran itu dipegang oleh mereka tapi mereka murtad. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah mengumpulkan lembaran Quran untuk dibukukan, tapi tak sempat. Datang Sayyidina Umar pun buat perkara yang sama, membukukan Quran, tapi tak sempat habis. Datang Sayyidina Osman membukukan Quran. Pembukuan Al-Quran secara nusrah yang kita pegang, yang kita panggil resam Uthmani, itu adalah perkara yang dipanggil, boleh dianggap sebagai dalam quote unquote, iaitu bid'ah hasanah, iaitu benda yang memberi manfaat kepada kita semua. Sebab Rasulullah SAW tidak membaca Quran, melainkan membacanya pada kadar hafalan Nabi SAW. Nabi menghafal Quran, Nabi baca pada kadar hafalannya, Nabi tidak membaca di atas lembaran. Kita jangan disebabkan kita dah ada Quran yang bertulis, kita tak hafal Quran. Jangan gitu. Walaupun kita dah ada Quran yang bercetak, hafal Quran, jadikan itu sebagai amalan harian. Allahu Akbar. Jangan sampai kita tak bergerak kadar hafalan. Balik-balik inna a'tayna wal asri. Balik-balik inna a'tayna wal asri. Balik-balik qul ya ayyuhal kafirun. Itu pun tak jumpa jalan. Lakum dinukum tak jumpa. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abantum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abdu wala. Sampai ke jemaah kata, Imam, itu lakum tak datang ke? Lakum dinukum. Barulah lakum dinukum waliyadin, baru lakum dapat. Nampak jemaah duk seronok tu, wanda-wanda tu.
Datang jemaah yang baru masuk, imam wala lakum, imam lakum. Jadi benda bid'ah ditinggalkan. Benda yang tidak ada sandaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ketiga, membersihkan diri daripada segala perbuatan maksiat. Takwa berarti menjauhkan diri daripada perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat dijauh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang hadir. Didoakan kebaikan berpanjangan, Allahumma amin. Jangan lupa tekan button like dan share dan terus menyumbang kepada tabung pembangunan Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan. Yang ketiga, sifat takwa yang pertama, orang yang bertakwa tinggalkan perbuatan syirik. Yang kedua, takwa meninggalkan perbuatan bid'ah, iaitu perkara yang tidak ada sandaran daripada Rasulullah SAW. Yang ketiga, membersihkan diri daripada perbuatan maksiat. Kita tinggalkan perbuatan maksiat. Kita buat maksiat, maka takwa kita jatuh. Takwa ni dinaik turun. At-taqwa hahuna, takwa tu di dalam hati. Al-iman yazid wa yankus. Iman itu naik dan turun. Jadi kalau kita buat maksiat, takwa kita jatuh. Bila dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, malasnya nak solat. Lagi jatuh. Lalu tabung depan surat, depan kita masa sembahyang Jumaat, tabung lalu. Kita pun tidur. Gugut lagi turun. Tiba-tiba kita lawan. Adik, mai sini, pak cik nak sedekah. Kita keluar bank, tengok budak tu, pak cik sedekah cik. Kita pun keluar RM5, masuk duit. Iman pun naik. Dengar azan, hayya 'alas salah. Terus tinggalkan semua perkara sebab perkataan hayya 'alas salah, marilah solat. Terus dia bangkit menuju ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Naik. Jadi takwa ni dia seperti roller coaster, naik dan turun. Jadi di saat kita buat taat, naik, dum. Bila turun tu, bila buat maksiat, turun. Kata Nabi SAW, seseorang yang sedang melakukan dosa dan maksiat, tidaklah dia lakukan dosa dan maksiat itu, melainkan iman tercabut daripada dirinya, seperti asap yang keluar daripada badan. Keluar. Ada bunyi dah macam Avenger dah rasa bunyi itu. Keluar. Jadi jangan buat maksiat, seperti kerana maksiat itu keluar, tercabutnya iman daripada badan manusia, seperti asap keluar daripada badan bila dia membuat maksiat. Semua ini terkandung dalam erti sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihat thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu. Yang bermaksud, tidak ada dosa bagi orang yang beriman serta mengerjakan amal saleh pada apa yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan amal yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan berbuat kebaikan. Jadi secara asasnya tuan-tuan perempuan, takwa itu ada 3. Yang pertama, takwa itu meninggalkan maksiat. Yang kedua, tinggalkan perkara syirik. Yang ketiga, tinggalkan perkara bid'ah. Waalaikumsalam kepada Puan Hawa Abdullah. Jadi nak tinggalkan perkara-perkara ini, kita perlukan hati yang cekal dan tabah. Hati itu perlu dipujuk untuk buat sesuatu ketaatan kerana Allah. Hati itu mesti dipujuk untuk perlu mencari kawan-kawan yang boleh menasihatkan kita di saat kita keseorangan. Jangan biarkan diri kita keseorangan, kerana seorang diri kita itu kita akan dibisik oleh syaitan untuk melakukan dosa dan maksiat. Jangan duduk keseorangan, berdampingan dengan kawan yang baik. Jaga makan dan minum daripada sumber yang halal, maka hati kita akan jadi kuat untuk meninggalkan maksiat dan taat pada Allah Ta'ala. Buat ibadat biar kerana Allah Ta'ala, bukan kerana pak mentua, bukan kerana mak mentua. Bila mak mentua puji sikit je, dia menambah-nambah kebaikannya. Bila pak mentua puji, bagus kamu punya solat, tamakninah sempurna. Seronok kita bila dapat pujian pak mentua. Maklumlah bapak mentua kaya, tanah ada banyak. Jadi bila dah suka tu, ada possibility kita dapat tanah lah tu. Buat ibadah kerana nak dapat tanah daripada pak mentua, jam. Jangan. Depan pak mentua sembahyang hanya sempurna, Allahu Akbar, tamakninahnya perfect, sempurna. Tapi terlupa kiblat salah. Pak mentua kata ibadah betul tamakninah, tapi kiblat saya ingat, rosak program, habis. Subhanallah. Lepas tu pak mentua suruh komat. Komat. Dia punya yakin dia nak komat depan pak mentua tu, dia pun Allahumma salli ala Muhammad. Dia berselawat pula dah. Pak mentua kata komat bukan selawat. Minta maaf ya, saya terlupa. Nervous pula dah.
Sebab di ibadah kena manusia tu yang nervous macam tu. Kita buat ibadah bukan kena manusia, kena Allah Ta'ala. Balik kampung akhir tahun, balik kampung nak perform depan pak mertua. Pak mertua kata, imam. Okey ayah, imam. Dia pun imam. Tak pun dia offer diri dia. Ayah, saya nak jadi imam. Baiklah. Bangga bapak ni sebab menantu jadi imam. Dia pun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Macam Masyari Al-Afasi jadi imam. Tetapi bini dia kata, abang, subhanallah, ini sembahyang zuhur bang. Sembahyang zuhur baca kuat tak kena juga. Sebab dia nak impress pak mertua dia, sampaikan membuat perkara yang tidak ada dalam syariat lah. Mana boleh sembahyang zuhur berjemaah baca kuat, ya, kena baca perlahan. Jadi begitulah tuan-tuan puan dalam keadaan kita ni. Kita akhirnya nanti kita nak balik ke kampung halaman namanya syurga. Kalau kita nak balik syurga, maka kita kena bayar. Kalau kita nak beli kereta BMW, harganya RM200,000. Kalau kita nak beli Mercedes, harganya mahal. Nak beli Serena, harganya RM150,000. Itu pun Recon. Recon. Nak beli kereta Alphard Velfire, harganya RM160,000, RM170,000. Kita nak beli first hand, mahal. Sebab apa mahal? Sebab nilai pada kereta itu. Kita sanggup bayar sebab apa? Sebab nilainya. Jadi diri kita ni Allah beli dengan nilainya. Jadi Allah uji dengan mujahadah. Jadi biarlah kita rasa kita diuji sedikit dengan kesengsaraan, kerana itu adalah jalan para anbiya, jalan menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tidak diuji, kita bermujahadahlah dalam meningkatkan kualiti amalan, ya. Tingkatkan apa? Kualiti dan kuantiti amalan. Jadi saya rasa begitulah lebih kurang pengisian kita pada pagi ini. Dah pukul 7.26, boleh sama-sama kita solat sunat isyraq dan solat sunat duha. Mudah-mudahan kita mendapat pahala seperti umrah dan haji sempurna. Berkata Nabi SAW, barang siapa yang duduk daripada waktu fajar sehinggalah terbit matahari, iaitu kira-kira waktu isyraq, maka kata Nabi, kemudian dia solat 2 rakaat, maka dia akan mendapat pahala haji dan umrah sempurna. Maka jangan tinggalkan peluang ini. Kita dah tak tahu boleh pergi umrah ke tidak, haji pun tak tahu boleh pergi ke tidak, maka jangan lepaskan peluang untuk beribadah, untuk duduk lepas sembahyang subuh sampai waktu isyraq, solat 2 rakaat, maka dapat pahala umrah dan haji sempurna. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu kelemahan diri saya. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan puan. Jangan lupa tekan button like dan share. Sama-sama kita berkongsi pahala dengan manfaat ilmu yang ada. Aqulu madza tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kepada Lin Mazlin, kepada Siti Maisarah, kepada Makcik Siti Atikah Tukimin, kepada Tuan Haji Mat Muda, kepada semua yang hadir, kepada Kak Liza Amani, Samsiah Saleh, dan semua yang hadir didoakan kebaikan berpanjangan, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa minggu depan insya-Allah. Sama-sama.